Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahi walidaina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatal muslimina kafata amma syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ni kita bertemu lagi dalam kuliah kita berkaitan dengan ibadah solat. Pada malam ni kita bicara berkenaan dengan cara-cara orang yang berhadas besar bertayamum kerana uzur memakai air. Baik, bagaimana cara? Jadi saya pun ada dapatlah beberapa panggilan telefon, ada juga yang WhatsApp tanya bagaimana cara ni. Kadang-kadang kita tu buat operation dan sebagainya, masuk ke hospital dalam keadaan kita berhadas besar. Kemudian kita pun dah bersih suci pada hadas. Lalu bagaimana cara kita nak mengangkat hadas besar tersebut? Sedangkan ada bahagian ataupun kawasan di badan kita ini yang berbalut. Mungkinlah baru lepas operation ada kawasan yang berbalut yang mana tidak boleh kena air. Maka bagaimana cara untuk kita mengangkat hadas? Sedangkan jika ada kawasan yang tidak boleh kena air, maka hukumnya tidak sah. Baik, kita tengok. Dia kata apa? Cara-cara orang berhadas besar bertayamum kerana uzur memakai air. Maka dia wajib melakukan dua perkara. Iaitu yang pertama, dia wajib bertayamum. Seperti kaifiat yang telah diterangkan bagi menggantikan anggota yang tidak boleh terkena air itu. Maka dia kena niat mula-mula tu dia tayamum. Dia tayamum dengan niat bahawa aku ni bertayamum bagi menggantikan anggota yang tak boleh kena air. Atau dia niat macam tu. Jadi jangan tayamum di anggota yang berbalut. Tayamum ni bila sebut tayamum, maka tayamum muka dan anggota tangan. Muka, anggota tangan, yakni tangan sampai ke siku. Kerana itulah anggota tayamum. Jangan kita tayamum di tempat luka. Walaupun tayamum ni, walaupun kita ni tayamum menggantikan hadas besar, bukan bermaksud tayamum seluruh badan, tidak. Bukan bermaksud tayamum di tempat yang kita balut, tidak. Tayamum ni bila sebut tayamum, maka kita ni memindahkan debu ke muka dan memindahkan debu ke tangan daripada tapak tangan tu, daripada tangan kita sampai ke siku. Maka itulah bila disebut tayamum. Cuma ketika kita berniat tayamum tersebut, kita berniat bahawa tayamum ini bagi menggantikan kawasan ataupun anggota yang berbalut yang tidak boleh kena air. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita membasuh serta meratakan air ke seluruh anggota lain yang boleh sampai air. Maknanya kalau kita kata berbalut di kawasan perut, kemudian kita niat mula-mula tu aku bertayamum bagi menggantikan anggota perut yang berbalut. Kemudian kita tayamum. Selesai pada kita tayamum, kita buang debu itu dan kita mandi seperti biasa. Mandi seperti biasa. Maka sahlah mandi wajib orang tersebut. Dalam hal ini dia boleh bertayamum dahulu, kemudian membasuh anggota yang sihat, atau sebaliknya dia membasuh anggota yang sihat dahulu, kemudian dia bertayamum. Tetapi cara yang afdal, yang paling baik, yang banyak pahala, ialah dia bertayamum terlebih dahulu. Habis. Seterusnya, cara-cara orang berhadas kecil mengangkat hadas kerana ada anggotanya tidak boleh terkena air. Macam mana orang yang berhadas kecil ni nak angkat hadas? Hadas kecil lah. Sebab ada anggota dia yang terkena air. Yang tidak boleh terkena air. Mana anggota dia berbalut. Tadi masalah tadi, dia berhadas besar. Hadas besar kita dah tahulah. Maknanya hadas besar ni pertama kita tayamum terlebih dahulu,
Kemudian kita tayamum tu niat menggantikan anggota yang tidak boleh kena air. Lalu kita mandi selepas tayamum. Kalau hadas kecil bagaimana pula? Ini dalam cerita ni. Jadi cara-cara orang yang berhadas kecil mengangkat hadas kecil lah, kerana ada anggotanya tidak boleh terkena air. Boleh jadi dia berbalut ataupun ada luka yang terbuka dan sebagainya, yang mana air tak boleh sampai kepada anggota tersebut. Iaitu anggota wuduk kita maklumlah, muka, tangan, kepala, kaki. Jadi macam mana? Dia kata, wajib baginya, bagi seseorang itu bertayamum dulu. Dia bertayamum dulu ketika sampai pada membasuh anggota yang tidak boleh terkena air itu, kerana menurut tertib. Maknanya sebelum dia basuh anggota tersebut, dia tayamum dulu. Dia tayamum terlebih dahulu. Tapi kita tengoklah. Kita tengok keadaan anggota yang mana yang dia kena, yang berbalut ini. Kalaulah kata anggota itu muka, maka dia tayamum muka. Dia tayamum muka dan tangan terlebih dahulu. Tayamum dulu. Tayamum tu niat mengganti anggota yang ada di muka ni yang berbalut. Kemudian sambung basuh muka, kawasan yang boleh kena air, kemudian basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki. Habis. Tetapi kalau anggota tu yang berbalut di tangan, maka dia basuh muka terlebih dahulu. Kemudian sebelum dia basuh tangan, dia tayamum dahulu. Tayamum muka, tayamum tangan. Niat menggantikan tempat berbalut di tangan. Kemudian barulah dia basuh anggota tangan yang boleh kena air, sapu kepala, basuh kaki. Begitu jugalah untuk kepala dan kaki. Jadi yang baiknya kita tayamum dahulu sebelum kita basuh anggota yang berbalut. Tapi kena ingat, tayamum itu bukan di permulaan wuduk, tetapi tayamum itu di permulaan sebelum kita basuh anggota yang berbalut. Kalau anggota berbalut itu tangan, maknanya basuh muka, tayamum, basuh tangan. Kalau anggota yang berbalut itu kepala, basuh muka, basuh tangan, tayamum, basuh kepala yang boleh sampai kena air, basuh kaki. Kalau tak boleh kena air kepala, kita kira muka, tangan, basuh muka, basuh tangan, tayamum, basuh kaki. Tayamum tu niat ganti anggota kepala. Kalaulah kita balut tu di kaki, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, tayamum bagi menggantikan kaki kita yang tak boleh kena air. Kemudian kita sambung basuh kaki. Begitulah maksudnya. Okey. Sekiranya ada dua anggota wuduk yang tidak boleh terkena air, maka wajib dia bertayamum 2 kali. Anggota wuduk kita tahu ada 4. Jadi kalau macam contoh kita tadi tu, satu anggota saja berbalut. Kalau 2 anggota berbalut macam mana? Maka kenalah dia tu bertayamum 2 kali. Contohnya muka dia berbalut dan tangan dia berbalut. Maka dia kena tayamum kali pertama, sebelum dia mula apa-apa dia tayamum dulu. Tayamum bagi menggantikan muka yang berbalut, kemudian dia basuh muka yang boleh kena air. Lepas tu dia tayamum sekali lagi bagi menggantikan anggota tangan dia yang tidak boleh kena air, kemudian dia sambung basuh tangan dia yang boleh kena air, kemudian sambung sapu kepala dan sambung basuh kaki. 2 kali tayamum lah sebab 2 anggota berbalut. Tetapi tangan ni kalau tampal kiri kanan kira 1, kaki tampal kiri kanan kira 1. Kerana dia kira sepasang. Sepasang. Baik. Itu kalau 2 anggota. Kalau 3 macam mana? Dan jika ada 3 anggota wuduk yang tidak boleh terkena air, berbalut ataupun luka yang terbuka, tak boleh kena air, maka wajib pula dia bertayamum 3 kali. Kalau 1 anggota, 1 kali tayamum. Kalau 2 anggota, 2 kali tayamum. Kalau 3 anggota, 3 kali dia tayamum. Lepas tu, kalau 4 anggota macam mana? Kena 4 kali tayamum ke? Tetapi sekiranya keempat-empat anggota wuduk tidak boleh terkena air, balut semua. Kepala balut sekali dengan muka-muka dia, tangan balut, kaki balut, tak ada pun tempat yang boleh kena air. Macam mana nak buat? Maka hanya diwajibkan 1 tayamum sahaja.
bagi menggantikan wudu. Bila 4 balut, cukup dengan satu tayamum. Baik. Kita baca penjelasan dia. Ni. Ini masalah tayamum ketika berbalut ni banyaklah berlaku bagi orang yang masuk hospital. Kadang-kadang dia tidak mengetahui bagaimana cara dia nak beribadah. Ada setengah orang tu dia kata tak apa, kita kira apa, kita ni wuduk sajalah setakat mana yang boleh. Ada pula kata apa, tak payah wuduk lah, tayamum terus saja sebab ada anggota tak boleh kena air. Salah. Kedua-duanya tidak betul. Yang betulnya ialah dia wajib berwuduk campur dengan tayamum. Begitu juga ada yang tanya, boleh tak tayamum dekat dinding-dinding hospital? Tak boleh. Perlu kita tayamum dengan debu tanah yang suci. Mana nak dapat debu tanah? Boleh tanya di hospital. Di kaunter nurse tu kita tanya. Ada. Mereka sediakan debu tanah, minta dengan dia. Ataupun kita boleh belilah daripada kedai-kedai yang menjual peralatan umrah ni, ada biasanya debu tanah. Ada, boleh pakai. Baik. Untuk penjelasan, dia kata sekiranya seseorang itu luka di tangan, maka mula-mulanya hendaklah dia membasuh mukanya. Ni contoh ni. Dia luka kat tangan ni. Sama ada tangan tu dia luka, dia balut ke dia tak balut, tak kisahlah. Kira-kiranya kawasan luka dia tu tak boleh kena air. Maka apa dia nak buat? Mula-mula hendaklah dia membasuh mukanya. Basuh muka dengan niat wuduk kan? Niat wuduk. Kemudian dia bertayamum untuk ganti membasuh tempat luka di tangannya. Lepas pada basuh muka, lap dia muka dia kering-kering. Kemudian dia pun bertayamum. Niat tayamum tadi menggantikan kawasan luka di tangan yang tak boleh kena air. Lepas kita dah sapu tayamum tu, mana lepas kita tayamum muka dengan tangan, nak buat apa? Kemudian itu dia pun sambung basuh bahagian tangan yang tidak luka. Sambunglah. Sapu debu tu yang ada kat tangan, sambung basuh tangan. Kawasan mana yang boleh kena air, mesti sampai air. Kemudian dia sapu sebahagian daripada kepala atau mula-mulanya. Ini pilihan. Pilihan. Maknanya dia boleh pilih sama ada tayamum dahulu ataupun tayamum kemudian daripada anggota yang berbalut. Tetapi yang eloknya dahululah, supaya kita ni tak lupa. Kalau kemudian ni takut bila dah basuh tak ingat. Kemudian kita pun lupa nak lap. Tayamum ni kena di anggota kering. Jadi itu pilihan yang pertama. Ataupun cara yang kedua, option yang kedua, dia boleh buat begini. Mula-mula hendaklah dia membasuh mukanya. Kemudian lepas basuh muka dengan niat wuduk, kemudian dia basuh bahagian tangan yang tidak luka pula. Lepas pada dia basuh tangan, kemudian dia bertayamum untuk ganti membasuh tempat luka di tangannya. Yang ni dia basuh muka dulu, kemudian basuh tangan. Tempat yang luka tu dia buat dalam bentuk tayamum selepas pada basuh tangan. Lepas basuh tangan tu baru dia tayamum bagi niat ganti tempat yang luka yang berbalut itulah. Kemudian selepas pada itu dia pun sambung menyapu sebahagian daripada kepala, dan selepas itu dia meneruskan pula wuduknya itu hingga selesai membasuh kedua belah kaki serta dua buku ladi macam biasalah. Begitu. Baik. Jadi ada satu pertanyaan. Sekiranya dia mendahulukan tayamum sebagai ganti membasuh anggota tangan yang luka itu dengan kemudiankan membasuh muka, maka tidak sah. Kalau dia tayamum awal-awal, kecuali yang dia luka tu muka. Kalau luka tu di muka, balutan di muka, maka bolehlah dia tayamum dulu. Sebab kita tayamum ini sebelum kita basuh anggota yang berbalut. Jadi kalau muka dia yang luka, sahlah nak tayamum dulu. Tetapi kalau yang berbalut itu tangan, tiba-tiba dia ni nak tayamum dulu. Dia nak tayamum dulu, lepas tayamum baru dia nak wuduk semua. Jawapannya tidak boleh. Sebab tu dia beritahu kat sini, sekiranya dia mendahulukan tayamum sebagai ganti membasuh anggota tangan yang luka itu dengan mengkemudiankan basuh muka, maka tidak sah. Sebab kita kena ingat tayamum itu bila? Tayamum ketika kita bertemu dengan anggota yang kita nak basuh tapi dia berbalut. Jumpa tangan nak basuh tapi berbalut. Ketika itu baru tayamum. Nak basuh kepala berbalut.
ketika itu baru tayamum. Ni kena ingat ni. Jadi tayamum itu di tengah-tengah lah. Di tengah-tengah sebelum berjumpa dengan anggota yang berbalut. Dan begitu juga tidak sah jika dia mengkemudiankan tayamum sebagai ganti membasuh anggota tangan yang luka dengan mendahulukan menyapu sebahagian daripada kepala. Ataupun dia ni tayamum buat kemudian. Buat kemudian luka di tangan. Tapi dah kemudian tu baru dia nak tayamum. Tayamum lepas basuh kepala ke, tayamum lepas basuh kaki ke, boleh ke tidak? Jawapannya juga tidak boleh. Kenapa? Kerana tiada tertib dalam perbuatan yang sedemikian itu. Sebab dalam perbuatan wudu ini wajib tertib. Bila sampai tempat yang sangkut, di situlah kita tayamum. Sampai tempat sangkut, di situlah kita tayamum. Ni kena ingatlah. Petua ni kena ingat. Baik. Untuk penjelasan lanjut lagi, dia ada hurai lagi. Sekiranya si bertayamum luka di tangan dan kaki, maka caranya hendaklah dia membasuh mukanya. Ni nak cerita kalau dua anggota. Tadi contoh tadi satu anggota. Anggota tadi tangan. Jadi mula-mula basuh muka, kemudian dia boleh pilih sama ada nak tayamum dulu, kemudian baru basuh tangan tempat yang tidak berbalut, ataupun pilihan kedua dia boleh basuh tangan dulu, kemudian baru dia bertayamum. Itu satu anggota. Ni kalau dua anggota macam mana? Ni nak cerita. Kalau dua anggota, sekiranya si bertayamum luka di tangan dan kaki, maka caranya hendaklah dia membasuh mukanya terlebih dahulu. Basuh muka, kemudian lepas pada basuh muka, dia bertayamum. Niat apa? Niat ganti tangan yang luka, yang tak boleh kena air. Dan membasuh anggota tangan yang baik. Itu pilihan pertama dia. Ataupun dia boleh pilih basuh anggota tangan yang baik dulu, kemudian dia bertayamum. Seperti masalah yang kita hurai sebelumnya tadilah. Kemudian sambung menyapu sebahagian dari kepala. Kemudian pula bila nak basuh kaki, kaki pula ada berbalut. Kemudian dia bertayamum sekali lagi untuk menggantikan anggota kaki dia yang tak boleh kena air dan basuh anggota kaki yang baik, yang elok, yang boleh kena air. Ataupun pilihan kedua, dia boleh basuh kaki dahulu, kemudian baru dia bertayamum. Jadi mendahulukan tayamum dan mengkemudiankan tayamum boleh apabila jumpa anggota tersebut saja. Bukan yang bermaksud tayamum siap-siap kemudian wudu. Tak sah. Kecuali kalau anggota itu ialah muka. Jadi begitu juga tidak sah dia wudu siap-siap kemudian barulah dia tayamum. Melainkan anggota yang berbalut itu ialah kaki. Jadi kena jaga tertib. Tertib kena jaga. Habis. Kemudian cara berwuduk bagi orang yang anggotanya berbalut yang tidak boleh ditanggalkan. Dia ada kawasan yang berbalut tak dicabut. Tadi tu dia bolehlah kita mungkin luka yang terbuka. Jadi ada kawasan kita boleh basuh dengan air. Yang ni ada balutan tak boleh tanggal. Contohnya simen. Simen di tangan dia. Macam mana nak buat ni? Macam mana ya? Jadi jawabnya macam mana? Wajib dia membasuh anggota yang baik. Anggota yang baik kena basuhlah. Muka dia basuh. Dan menyapu air ke atas balutan, sama ada balutan itu dengan belat, dengan simen atau tampalan. Maknanya dia kena wuduk macam biasa, basuh anggota yang baik. Kemudian dia kena lalukan air, mana tangan yang basah lah. Tangan yang basah, lalukan di atas balutan. Dan dia bertayamum sebagai ganti sebahagian anggota di bawah balutan yang tidak sampai air kepadanya. Yang tadi tak ada apa? Yang tadi dia kawasan luka tak boleh kena air. Tapi luka itu tidak dibalut. Yang ni kita balut, kita bungkus dia. Maka bila bungkus, dia kena basuh, kena tayamum dan lalukan tangan yang basah di atas tampalan ataupun bungkusan tersebut. Baik, habis. Itu masalah berkaitan dengan wudu campur tayamum. Apabila ada anggota kita, anggota wudu yang tidak boleh sampai air ataupun tidak boleh kena air disebabkan luka, melecur, berbalut dan sebagainya. Yang ni banyak berlaku lah. Kadang-kadang bukan luka pun tapi tak boleh sampai. Contoh, kita masuk hospital,
lalu kita di drip, masuk drip air. Jadi bila masuk drip air di tangan ni, masuk drip tu. Jadi bila dia cocok jarum drip, dia akan tampal plaster di luar tu supaya jarum tidak bergerak. Maka kawasan yang berplaster tu tidak kena air. Nak basuh tak boleh. Maka ketika itu wajib dia berwuduk campur tayamum. Andai kata dia tidak buat demikian, dia hanya berwuduk saja, maka semayang dia tidak sah. Tidak sah. Ini kena berhati betul-betul lah. Jadi kena pesan-pesan sampaikan kepada kawan-kawan kita, kalau masuk hospital tu begini cara dia. Kalau kita ziarah dia, kita beritahu kamu ni berwuduk macam mana. Oh, wuduk pakai air saja. Habis anggota yang berbalut tu macam mana? Kamu tak ganti ke? Oh, tak perlu ganti. Jawapannya tidak betul lah. Dia perlu tayamum campur wuduk. Okay. Sampaikan pesanan, ingatkan. Baik. Seterusnya, orang yang sembahyang dengan tayamum ni macam mana? Wajib tak dia qada balik? Ataupun tak kena qada? Bila kita tanya setengah orang, dia kata apa? Tak payah qada lah. Dah semayang dah tadi. Nak qada buat apa? Qada ni kalau kita tinggal. Kalau tak tinggal, tak payah qada. Macam mana? Jawapannya tidak betul lah. Kerana ada sembahyang yang dikerjakan dalam keadaan kita bertayamum, wajib kita menggantikan semula ataupun qada sembahyang tersebut. Baik. Dia kata kat sini, hukum sembahyang orang yang bertayamum kerana anggota yang berbalut itu ada dua hukumnya. Ada dua ya? Ada dua. Iaitu, ianya tertakluk kepada keadaan anggota yang dibalut itu. Tengok pada anggota yang dibalut. Tengok anggota dia tu. Maka tengok pada tilik pada anggota itulah kita tahu. Oh, yang ni kena qada. Oh, yang ni tak kena qada. Macam mana? Dia kata pertama kategori wajib diulangi sembahyangnya setelah sembuh. Bila sembuh wajib dia qada. Yang kedua, tidak wajib ulangi sembahyangnya, maknanya tak perlu qada lepas pada dia sembuh. Apa sembahyang yang wajib dia qada ni? Keadaan macam mana? Yang pertama, ingat ni. Yang pertama, orang yang anggota dia berbalut tak boleh kena air, lalu dia berwuduk campur dengan tayamum seperti mana yang kita sebut tadi. Kemudian sembahyang yang telah dia kerjakan itu wajib dia qada selepas dia sembuh. Cuma qada itu bukan qada segera. Bila-bila dia nak qada, terpulang pada dia lah. Tapi dia kena ingat wajib dia qada. Jadi, keadaan macam mana yang menyebabkan seseorang itu wajib qada sembahyang yang dia kerjakan ketika dia berwuduk campur dengan tayamum dalam keadaan tangan dia tadi luka yang tak boleh kena air ataupun tangan dia berbalut. Yang pertama, sekiranya balutan ataupun tampalan itu terdapat pada anggota tayamum. Jadi muka dan tangan. Yang tu macam mana pun tak boleh dari, wajib dia qada. Kenapa tu? Kerana muka ni anggota wudu. Muka juga anggota tayamum. Tangan anggota wudu. Dan tangan juga anggota tayamum. Tiba-tiba ada tampalan di muka. Jadi wudu dia tak sempurna. Dia pun tayamum. Tayamum nak ganti wudu yang tak sempurna. Tayamum juga tak sempurna. Kenapa? Kerana tampalan. Macam mana debu nak kena pada muka dia? Sebab itulah dia wajib qada sembahyang yang dikerjakan itu. Ni. Kadang-kadang ramai tak tahu ni. Itu yang pertama. Keadaan yang kedua, sekiranya balutan itu pada anggota wuduk tetapi bukan pada anggota tayamum, yakni pada kepala ataupun kaki. Yang tadi tu no kompromi. Tampal saja di muka ataupun di tangan, yang tu wajib qada. Yang bawah ni pula, tampal itu di anggota wuduk tapi bukan anggota tayamum, yakni kepala ataupun kaki. Macam mana? Kena qada ke? Dia kata sedangkan pembalutan pada bahagian anggota yang baik
melebihi daripada kadar yang diperlukan untuk mengemaskan balutan. Luka dia besar 50 sen kat kepala ataupun dekat kaki. Tampal dia punya kepala tu, satu kepala dia tampal, satu kepala dia bungkus. Ataupun kaki dia simen daripada kaki sampai paha. Padahal luka sikit saja. Tampal berlebih-lebih. Tak perlu pun tampal banyak tu. Saja je tampal bagi lebih. Macam mana ni? Pembalutan itu tidak dikira sama ada ianya dibalut dalam keadaan bersuci ataupun berhadas. Ketika itu kalau tampalan dia itu melebihi kadar yang diperlukan untuk kemaskan, ialah kita kalau luka 50 sen, takkan nak tampal 50 sen. Kita akan tampal besar sedikit. Tapi kita tampal besar sikit itu ada keperluan. Keperluannya supaya luka itu terpelihara. Ini luka besar 50 sen, tampal sampai satu kaki. Yang tu bukan untuk tujuan mengemaskan, tu dah panggil membazir. Ketika itu, dia bungkus tadi sama ada dia berhadas ke, dalam keadaan dia bersuci ke, maka wajib dia qada solat tersebut. Wajib qada nah. Okey, yang ketiga. Keadaan yang tiga, sekiranya balutan itu pada anggota wuduk tetapi bukan pada anggota tayamum, kepala dan kakilah. Sedangkan pembalutan pada bahagian anggota yang baik itu sekadar yang diperlukan sahaja. Luka 50 sen, tampal pun besar 50 sen. Mana luka 50 sen, tampal pun ngam-ngam je. Sekadar yang diperlukan bagi pembalutan. Tetapi ianya dibalut dalam keadaan berhadas. Oh, cantik dah, elok dah balut luka 50 sen besar dia. Tampal pun dengan tampalan besar 50 sen. Tetapi ketika tampal, dia tu berhadas pula, tak ada wudu. Wajib dia qada. Yang keempat, sekiranya si yang bertayamum itu boleh membuka balutan. Boleh buka tanpa memudaratkan anggota, tetapi dia tak nak buka. Sedap duduk bawah ni, iyalah tak nak buka. Padahal boleh buka. Maka wajib qada juga. Jadi jika kita lihat di sini, kebanyakannya bagi kita yang berbalut ini, wajib qada solat yang kita tunaikan dalam tempoh ada anggota kita tu, anggota wuduk kita berbalut. Nak lari tak boleh. Kalau tampal kecil, kena suci pada hadas pula. Kita ni kadang-kadang tak jaga pula. Bukannya bersuci setiap masa. Kalau dia tu bersuci setiap masa, tak ada masalah lah. Itu kena jaga dah. Okay. Apa dia sembahyang yang tidak wajib kita qada, yang tak wajib kita ulang, keadaannya bagaimana? Yang pertama, sekiranya balutan itu pada anggota wuduk, tetapi bukan anggota tayamum lah. Maknanya kepala ataupun kaki. Sedangkan pembalutan itu tidak melibatkan sebarang bahagian anggota yang baik. Maknanya luka besar 50 sen, tampal pun besar 50 sen. Sama ada ianya dibalut dalam keadaan bersuci ataupun berhadas. Yang tadi, dia luka 50 sen, tampal lebih sedikit. Maknanya nak bagi kemas. Sekadar tu. Yang ni tu ngam-ngam. Yang ni dia tampal ngam-ngam je. Tempat luka besar tu, tampal banyak tu. Yang ni agak mustahil lah. Biasanya luka ni kita mesti tampal besar sikit sebab nak pegang kapas, nak pegang pembalut tu. Ini payahlah. Yang kedua, sekiranya balutan itu pada anggota wuduk tapi bukanlah anggota tayamum, sedangkan pembalutan itu hanya melibatkan anggota yang baik, sekadar yang diperlukan sahaja, dia luka 50 sen, tampal besar sedikit supaya balutan tu tak tercabut. Tetapi ketika dia tampal itu, dia dalam keadaan bersuci pada hadas. Ketika itu tak payah qada. Jadi keadaan dua ni macam nampak gaya. Kalau kita tilik-tilik, sukarlah. Agak sukar berlaku. Macam nadir-nadir. Sebab itulah kita ni nak kena jaga sungguh-sungguh. Habis. Okey. Yang seterusnya kita masuk kepada waktu sembahyang. Habis dah tu bab tayamum, kita nak masuk bab sembahyang ni. Okey. Dia kata waktu sembahyang, sebelum kita menunaikan solat fardu 5 waktu,
Terlebih dahulu kita wajib mengetahui dengan pasti, dengan yakin bahawa waktu telah masuk. Yakin. Tetapi kalau ikut daripada syarat ni, waktu semayang ni, dia zon pun boleh dah. Zon pun boleh. Cuma zon tu mesti ada diikuti oleh petunjuk-petunjuk lah. Jangan zon bodoh-bodoh tak boleh lah. Zon pun boleh. Kena tahu telah masuk waktu. Kerana masuk waktu itu menjadi syarat sah bagi sembahyang. Salah satu syarat sah sembahyang ialah masuk waktu. Sembahyang itu wajib ditunaikan dalam waktunya. Solat ini kena tunai dalam waktu. Tanpa boleh didahulukan atau dikemudiankan dari waktunya. Nak sembahyang sebelum waktu boleh tak? Tak boleh, tak sah. Sembahyang lepas pada waktu boleh tak? Boleh, sah, tapi haram. Kalau sebelum waktu tak sah. Lepas pada waktu sah, tapi haram. Dosa. Sebab dah keluar pada waktu. Masuk waktu orang lain. Atau ditangguhkan kepada waktu yang lain. Dia buat masa orang lain. Tak boleh juga. Kalau didahulukan daripada waktunya, maka tidak sah. Tak masuk waktu zuhur, sembahyang zuhur dah. Tak sah lah. Dan kalau dikemudiankan berarti dia qada sembahyang zuhur dalam waktu asar, maka zuhur tu dipanggil sebagai zuhur qada. Dan perbuatan demikian adalah meluputkan waktu sembahyang secara tunai. Luput waktu sembahyang. Perbuatan itu jika disengajakan tanpa uzur adalah berdosa besar. Perbuatan haram lah. Dosa besar. Sebab kita sembahyang di dalam waktu orang lain. Baik. Bagaimana kita nak menentukan waktu sembahyang? Boleh tengoklah belakang saya ni ada matahari. Tak tahulah. Rasanya matahari ni nak turun dah ni. Nak turun kan. Jadi macam mana? Jadi kita kena tahulah bahawa sembahyang itu dia mengikut perjalanan matahari. Kalau menentukan ibadah puasa hari raya, dia mengikut perjalanan bulan. Sembahyang ikut perjalanan matahari. Jadi penentuan waktu sembahyang adalah mengikut perjalanan matahari. Penentuannya adalah seperti berikut. Waktu zuhur, kita nak tahu macam mana dah masuk. Waktunya bermula daripada gelincir matahari dari tengah-tengah langit. Maknanya kalau kita pacak satu kayu ni tak ada bayang-bayang. Itu matahari tegak tu, dia panggil rembang matahari. Tengah atas kepala. Hingga jadilah bayang sesuatu benda itu kelihatan lebih panjang daripadanya selain daripada bayang rembang. Jadi bila kita pacak kayu, tengok-tengok tak ada bayang-bayang. Lepas tu, tak lama lepas tu nampak keluar bayang-bayang sikit. Dia panggil gelincir. Ketika itu masuk waktu zuhur. Waktu asar macam mana? Waktunya bermula setelah habis waktu zuhur, iaitu dari terjadinya bayang sesuatu benda itu kelihatan lebih panjang daripadanya selain daripada bayang rembang hingga terbenam seluruh bulatan matahari. Waktu zuhur tu habis. Jadi habis waktu zuhur ni apabila bayang-bayang tu sama panjang lah. Mula-mula bila kita pacak kayu, kita tengok tak ada bayang-bayang. Lepas tu bila ada bayang-bayang sikit, masuk waktu zuhur. Lepas tu tunggu bayang-bayang tu panjang. Mula-mula dia pendek, panjang sama dengan panjang kayu kita. Habis waktu zuhur. Lepas tu dia bayang-bayang tu jadi lebih panjang daripada kayu tu. Lebih panjang daripada kayu tu. Kayu 1 meter, bayang-bayang 1 meter lebih. Maka ketika itu masuk waktu asar. Sehinggalah terbenam keseluruh bulatan matahari. Matahari belakang saya ni terbenam semua. Masuklah waktu maghrib. Maghrib ni waktunya bermula apabila terbenam seluruh bulatan matahari hingga hilang cahaya merah syafaq ahmar di ufuk barat. Tengok di belah barat tu, matahari tenggelam semua bulatan dia, masuk maghrib. Lepas tu tunggu lagi hilang warna merah. Merah-merah tu hilang, masuk waktu isyak. Isyak ni waktunya bermula dari hilang cahaya merah di ufuk barat hingga terbit fajar sadiq. Fajar sadiq terbit subuh lah. Dan subuh itu bermula waktu dia apabila terbit fajar sadiq hingga terbit matahari. Bila terbit matahari pula,
Habislah waktu subuh. Kini untuk mengetahui waktu semayang adalah mudah kerana sudah ada jam dan juga ada takwim atau surat khabar yang mencatatkan waktu semayang, malah dapat diketahui pula melalui beduk atau azan di masjid dan di surau atau di siaran radio dan TV. Jadi ada jam, ada takwim, ada telefon, ada macam-macam lah. Tapi kena ingatlah, jam ke, radio ke, TV ke, pastikan semak lah, semak. Kenapa? Kadang-kadang ni dia cepat. Macam kes yang kita selalu dengar lah. Sebelum waktu, dah azan. Radio pasang azan awal. Ataupun Bilal azan awal. Kadang-kadang kita bukan kata salahkan dia, tapi manusia ni tidak terlepas daripada kecuaian. Kita manusia biasa. Kadang-kadang kita terbuat silap. Maka kadang-kadang terawal. Sebab itu apabila kita dengar azan, kita pun cek, confirm lagi dengan jam kita, dengan apa-apa alat lah, supaya kita pasti memang waktu telah masuk. Kita tak risau sangat ibadah lain ni. Sebab ibadah semayang ni jaranglah kita semayang awal waktu. Awal waktu dengan makna masuk waktu semayang terus. Jarang berlaku. Biasanya kita akan semayang selepas habis azan. Lepas habis azan baru kita semayang. Okey, tak apalah kan. Tapi kalau bulan Ramadan ni, bulan Ramadan, buka puasa. Dengar azan Allah, buat makan terus. Rupanya testing. Allahu Akbar, testing 1, 2, 3. Pantai makan dah. Batal lah. Batal puasa seseorang. Okey. Pembahagian keutamaan waktu semayang fardu. Ini keutamaan dia. Jadi dalam satu waktu semayang itu, kita ada keutamaan. Bukannya wajib semayang awal waktu. Jadi nak tengok, waktu-waktu ni dibahagikan mengikut apa. Pertama, dia panggil waktu yang afdal, yang utama, yang paling banyak pahala. Iaitu permulaannya ketika masuk waktu. Masuk waktu, kita solat di awal waktu. Yang tu dia panggil waktu yang paling afdal untuk kita semayang. Pahala dapat besar. Kedua, waktu ikhtiari, waktu pilihan. Kita boleh pilih nak semayang bila-bila. Masuk 1:30 zuhur, habis 4:30 asar. Boleh semayang daripada 1:30 sampai 4:30. Dia panggil waktu tu waktu ikhtiari, waktu pilihan. Iaitu permulaan masuk waktu hinggalah ke akhir waktu. Yang ketiga, waktu uzur atau waktu harus. Iaitu waktu yang dibenarkan bagi orang musafir menjamakkan semayang, sama ada jamak takdim atau jamak takhir. Kita tengah bermusafir, kita boleh pilih nak mendahulukan waktu yang kedua dalam waktu pertama, namanya jamak takdim. Ataupun kita melewatkan waktu yang pertama dalam waktu kedua, namanya jamak takhir. Mana-mana boleh buat, tak ada masalah. Yang terakhir, yang keempat, waktu haram, iaitu di akhir waktu. Kita semayang ni akhir-akhir sangat dah. Sekira-kiranya tidak sempat menyempurnakan semayang dalam waktu. Kalau kita boleh bagi salam tu dalam waktu, itu tak haram lagi. Kalau kita ni tak boleh bagi salam dalam waktu, 3 rakaat dalam waktu, 1 rakaat luar waktu, yang lebih tu panggil haram lah. Dikira qadha, masuk waktu orang lain. Baik. Seterusnya, waktu-waktu yang diharamkan solat sunat. Waktu apa yang haram solat sunat? Selain daripada di tanah haram Mekah. Di tanah haram Mekah ni, di Masjidil Haram, nak semayang sunat bila-bila masa boleh. Tidak ada halangan, tidak ada waktu haram. Tetapi selain daripada tanah haram Mekah, tanah haram Madinah ke Malaysia, ke mana-mana lah, tak boleh kita semayang ketika waktu haram. Tapi semayang apa yang tak boleh? Semayang sunat. Semayang sunat apa yang tak boleh? Kita tengok. Dia kata ada 5 waktu yang diharamkan padanya semayang. Haram semayang pada waktu tersebut dengan semayang sunat. Ingat, ya, semayang sunat. Yang mana semayang sunat itu yang tiada baginya sebab. Tak ada sebab musabab, semayang saja-saja, suka-suka, haramlah. Contohnya apa? Seperti semayang sunat mutlak dan semayang sunat tasbih. Yang tu haram waktu tersebut. Atau ada baginya sebab, ada sebab, tapi sebab yang terkemudian daripadanya.
Lepas kita buat, barulah datang sebab tersebut. Contohnya seperti solat sunat istikharah, solat sunat berlayar ataupun musafir. Lepas semayang baru kita musafir, lepas semayang baru kita berlayar. Maka yang ni pun dia panggil sebabnya kemudian. Ataupun solat sunat ihram yang tidak dikerjakan di tanah haram Mekah. Kita semayang sunat ihram. Kita semayang sunat dulu, kemudian baru kita niat ihram. Maka dia panggil sebab kemudian. Yang tu dua, tak boleh. Mana semayang sunat yang tidak ada sebab, ataupun semayang sunat yang ada sebab, tapi sebab itu datang selepas daripada kita sembahyang. Maka dua semayang itu diharamkan untuk kita kerjakan dalam waktu haram. Adapun semayang sunat yang ada sebab terdahulu, sebab datang awal, ataupun sebab tu datang bersama-sama, serentak, beserta dengan semayang yang kita kerjakan, maka dia tidak menjadi haram. Tak haram semayang sunat itu. Contohnya apa? Contohnya apa? Seperti solat sunat wudu. Solat sunat wudu. Sebab wudu dulu. Lepas wudu baru semayang. Maka boleh. Sunat wudu boleh buat dalam waktu haram. Solat sunat tahiyatul masjid. Masuk masjid baru semayang. Yang tu boleh buat waktu haram. Solat gerhana, solat jenazah, solat nazar, solat minta hujan, sujud syukur, sujud tilawah, itu semua boleh buat dalam waktu haram. Dan termasuk perkara yang kita boleh buat, semayang yang boleh kita kerjakan dalam waktu haram ialah solat qada fardu. Solat qada fardu. Boleh. Kita nak qada solat subuh lepas sembahyang subuh boleh. Kita nak qada solat zuhur lepas subuh boleh. Nak qada solat zuhur lepas asar boleh. Solat qada ni tak ada waktu haram, bila-bila boleh buat. Begitu juga nak qada solat-solat sunat yang disunatkan kita qada. Ada solat sunat yang kita ni boleh qada dia. Apabila kita dah istiqamah melakukannya, boleh kita qada. Nak qada waktu haram pun tak ada masalah. Okey. Kemudian apakah waktu-waktu yang diharamkan tersebut? Waktu dia ada 5. Iaitu yang pertama. Kata waktu yang diharamkan itu seperti berikut. Yang pertama, selepas solat subuh hingga terbit matahari. Ini bagi orang yang semayang subuh. Bila dia semayang subuh, siap dia bagi salam, maka dia yang tak boleh semayang sunat lepas pada itulah. Tapi orang lain yang tak semayang subuh lagi, boleh semayang. Jangan kita halang pula. Saya dah semayang subuh 6.10. Engkau ni tak semayang subuh, tak boleh semayang lagi ni. Tak boleh semayang pun, dia tak semayang lagi. Yang ni haram disebabkan dengan perbuatan. Haram dengan perbuatan maknanya apabila kita semayang subuh, selesai solat subuh, lepas pada tu haramlah kita semayang sampai terbit matahari. Satu. Yang kedua, selepas terbit matahari hingga tinggi matahari itu sekadar segalah dari kaki langit ataupun kira-kira 7 hasta mengikut pandangan mata. Kita tengok dengan mata kita ni lebih kurang 7 hasta. Maka bolehlah kita semayang. Yang tu yang boleh semayang duha tu. Mana dah boleh semayang duha lah waktu tu. Yang ketiga, matahari tegak di tengah kepala, di tengah langit hingga ianya tergelincir keluar, kecuali pada hari Jumaat. Terembang matahari betul-betul atas kepala ni, tak ada bayang-bayang, haram juga ketika itu. Ketika itu dah habis waktu solat sunat duha. Yang keempat, selepas solat fardu asar sehingga terbenam matahari. Kita dah habis semayang asar, lepas itu kita tak boleh semayang sunat apa-apa pun. Kecuali nak qada tu cerita lain lah, qada ke apa ke itu boleh. Yang mana yang tak boleh itu sunat yang tidak ada sebab, ataupun sunat yang sebab datang kemudian tak boleh kita tunaikan selepas daripada solat fardu asar. Yang terakhir sekali, ketika matahari kemerah-merahan di waktu senja sehingga matahari terbenam seluruh bulatannya. Waktu matahari nak masuk semua sekali tu. Waktu matahari nak masuk semua sebelum tenggelam, itu juga termasuk waktu haram solat sunat tanpa sebab ataupun sebab yang datang kemudian. Wallahu a'lam. Cukup sekadar itu untuk malam ini. Nanti kita akan masuk syarat-syarat wajib sembahyang, insya-Allah. Jadi anda kata ada sebarang pertanyaan, bolehlah tuan-tuan dan puan-puan tulis di ruangan komen, nanti kita akan jawab, insya-Allah. Jadi semoga kita bertemu lagi pada bulan hadapan. Kita doalah bersama-sama, mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita dalam keadaan kesejahteraan
dalam rahmatnya, dalam perlindungannya, pelihara kita daripada fitnah akhir zaman, dan pelihara kita dalam kesihatan daripada COVID-19 insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, berilah kami daripada fitnah akhir zaman. Peliharalah kami daripada COVID-19 ya Allah. Ya Allah, berilah kesihatan kepada kami ya Allah. Lindungilah kami dalam perlindungan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, tolongkanlah keamanan kesejahteraan ke dalam negara kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, bagilah kami dapat istiqamah menuntut ilmu dan kami dapat beramal dengan ilmu yang kami pelajari. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Jumpa lagi insya-Allah pada masa akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.